Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir. Wala tu'assir. Wala tu'assir. Wa tammim bil khair. Wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Ya Razak, ya Razak. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana. Allahumma Rabbana. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Allahumma Rabbana. Allahumma Rabbana. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita mulakan belajar daurah tafsir. Ini dipanggil daurah tafsir, iaitu ringkasan kepada tafsir Quran daripada 20 jenis kitab-kitab tafsir. Daripada 20 jenis kitab-kitab tafsir. Ini ialah ringkasan dia, bukan ringkasan kepada tafsir-tafsir Quran. Jadi kita kita mula belajarnya ialah usul tafsir. Usul tafsir ni ialah maknanya ialah asas-asas kepada Assalamualaikum. Asas-asas kepada nak faham tafsir Quran. Asas dia. Jadi kita mulakan asas ini dengan perkataan. Dengan perkataan. Iaitu misalnya perkataan ikhlas. Ikhlas, awak buka surah Az-Zumar, muka surat 457, 58. Surah Az-Zumar. Dia belajar ni kena sekali dengan Quran sekali. Buka surah Az-Zumar. Ni ambil ni. Surah Az-Zumar ayat ke-2. Surah Az-Zumar, jumpa ayat kedua. Iaitu inna anzalna ilaikal kitaba, sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepada kamu. Kamu situ rujuk kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah mati, bermakna sekarang ni rakyat ni rujuk kepada kamu tu kita. Awak semua. Tak pernah diberitahu gitu tak? Oleh kerana kita tak berasa ayat Quran ni turun pada kita, kamu tu pergi kata Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad tu dah mati dah. Tapi perkataan ayat tu ada lagi. Maka kamu situ rujuk kepada kita lah sekarang ni. Inna anzalna ilaikal kitaba, sesungguhnya kamilah yang menurunkan kepada kamu Muhammad kitab Quran ini bil haqq. Bil haqq. Kita tafsir bil haqq dulu dah. Bil haqq. Tulislah, nak tulis macam mana pun. Ni ayat yang ni kena buat nota. Tulis di nota. Tulis di nota, tak payah tulis. Nak tulis di Quran pun tak apa, nak tulis di nota pun tak apa. Iaitu bil haq ada dua makna. Dia kena ingat bahasa kita dengan bahasa Quran, bahasa Arab ni dia perkataan yang sama, makna yang sama, tetapi bermaksud berlainan pada bahasa Arab. Bil haq bermakna dengan kebenaran. Bil haq dengan bawa kebenaran. Dengan bawa kebenaran. Yang iaitu Quran yang membawa kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tu, bil haq tu kena tafsir. Bil haq sini iaitu kebenaran bahawasanya Allah Ta'ala lah Tuhan yang mencipta. Bermakna kamilah yang menurunkan Quran ini bil haqq, untuk menzahirkan kebenaran bahawasanya Allah Ta'ala pencipta makhluk semua sekali, dan kepada dia saja hendaklah kita sembah. Itu makna bil haqq. Makna kena sembah dia saja, kena puja dia saja, kena ibadat pada dia saja, kena berzikir pada dia saja. Itu makna dia. Tujuan kitab tu untuk zahir dia tu Tuhan. Itu saya kata tadi. Supaya kita percaya dia tu Allah Ta'ala Tuhan kita. Ada satu lagi, bil haq tu bermakna dengan kebenaran lah.
Kemudian ada lagi tafsir-tafsir yang selain daripada tu akan kita baca apabila kita baca ayat Quran tu. Bila ayat Quran dibaca tu ada kadang-kadang maknanya ada lain sikit daripada yang kita cakap ni lah. Oleh sebab itu, fad'ullaha mukhlisin, hendaklah kamu sembah Allah. Fad'u ni ada berbagai makna. Fad'u bermakna sembah. Fad'u juga boleh makna sembah, sembah, puja, panggil, seru, doa. Tu kataan tu. Panggil pun boleh, seru pun boleh, doa pun boleh, ibadat pun boleh, zikir pun boleh. Boleh makna dia. Jadi ayat, tengok atas ayat lah. Maka fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka sini rujuk pada fad'u sini ialah hendaklah kamu sembah Allah Ta'ala. Hendaklah kamu sembah Allah Ta'ala. Beribadat kepada Allah Ta'ala. Mukhlishan lahuddin. Kepada dia saja tulus ikhlas kamu. Ad-din situ ialah dalam ibadat. Din situ din ibadat. Duduk sana. Din situ din ibadat. Din di situ makna din ibadat. Oleh kerana fa'budillah situ, oleh kerana di situ tu fa'budillah itu ialah ibadat, bermakna din pun dalam kepada dia saja ibadat kamu. Kalau fa'budullah situ zikir, maka din pun zikir lah gitu. Tapi din juga boleh makna agama, din juga boleh makna hari perbalasan. Berbagai makna dia. Jadi ni perkataan-perkataan yang kita kena faham ni. Jadi Ustaz ulang yang din tadi, ada berapa makna tadi? Din ada banyak makna, tapi fa'budillah tu hendaklah kamu sembah Allah Ta'ala. Sembah. Bermakna din sana ni rujuk kepada ibadat lah. Pasal sembah tu adalah hak ibadat. Lahuddin kan? Mukhlishan lahuddin. Tulus ikhlas kepada dia saja ibadat kamu. Ada satu lagi, buka surah kita berhenti sekejap yang tu, buka surah Hamim Ghafir. Hamim Ghafir surah selepas pada tu. Hamim Ghafir selepas pada tu ataupun Hamim Mu'min. Ayat ke 14. Ayat ke 14 muka surat 468. Fad'ullah. Tengok ya. Ayat tu sini ialah fad'ullah. Maka hendaklah kamu berdoa pada Allah. Ini doa. Kena guna Quran lah. Kalau boleh guna Quran. Fad'ullah sini. Jadi fad'u situ rujuk kepada doa. Mukhlishan lahu dini. Din situ rujuk kepada doa. Din itu doa kamu. Mana hendaklah kamu kepada Allah jualah tulus ikhlas kamu. Hendaklah kamu berdoa kepada Allah Ta'ala tulus ikhlas. Kepada dia saja doa kamu. Bermakna pakai perantaraan tidak boleh. Kepada dia saja. Perkataan sahaja ni adalah perkataan Melayu. Bahasa Arabnya dia faham dah. Jadi kita, kalau kita tak bubuh sahaja situ, bermakna kepada orang lain boleh juga. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Nak kata gitu. Bahasa kita lah. Kalau bahasa Arab dia memang reti dah. Bahasa kitanya ialah kena bubuh sahaja. Pasal kalau tidak sahaja kita kata nak minta tolong orang lain pun boleh, nak minta tolong Tok Imam pun boleh. Dia jadi gitu. Nak minta tolong dengan keris pun boleh, keris kamat. Cicing pun boleh, Tok Wali pun boleh. Jadi gitu. Jadi fad'u situ, fad'ullaha mukhlishan lahuddin situ. Hendaklah kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, tulus ikhlas kepada dia saja doa kamu. Jadi din satu doa. Yang tadi din tadi ibadat. Jadi balik pada surah Zumar balik.
nak tafsir yang ayat perkataan seterusnya ialah mukhlisan, iaitu mukhlis, tulus ikhlas. Makna perkataannya ialah tulus ikhlas. Tulus Kita faham tak tulus ikhlas ni? Ibadat ni tulus ikhlas pada Allah. Faham Itu bahasa kita. Tuhan naknya ikhlas tu macam mana? Ikhlas tu, maksud ikhlas ialah ikhlas seperti mana Tuhan nak, bukan seperti mana kita nak. Okey? Kita berasa ikhlas dah begini. Tuhan naknya lain. Oleh sebab itu, contoh pada ikhlas ialah orang Hindu jadi Tok Sami, tak makan benda berdarah, suka rela tu, bukan paksa-paksa tu, paksa tak jadi, suka rela tu, tak ada upah tu. Lepas tu jadi Sami, pakai kain satu lai, perut buncit, bubur kapur perut, debu mayat, budidaya lagi. Tak, dadai bubuh gini, pada bubuh gini, macam-macam lah. Kepala botoknya. Lepas tak pakai baju, tak kahwin-kahwin, duduk dalam kuil, iaitu duduk tu dia panggil itikaf. Duduk dalam kuil, iaitu itikaf dalam kuil tu. Ikhlas tak dia ni? Gaji tak ada, apa tak ada, tak kahwin, tak apa, ikhlas. Maka ikhlas orang kafir melebihi ikhlas orang Islam. Ikhlas yang syaitan ajar mesti melebihi ikhlas manusia, ya Tuhan ajar. Orang Kristian jadi padri tak nak kahwin, duduk dalam gereja, dah sanggup tak kahwin, sanggup sampai tua tak kahwin, duduk dalam gereja menghamba abdi secara ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tok Cha duduk dalam ketik dia, juga begitu juga, pakai kain dua lai, tak kahwin-kahwin juga, nak makan minta sedekah, tak masak sendiri, minta sedekah, pasal tak dan nak buat ibadat. Kalau masak tak dan nak buat ibadat, jadi masa nak makan tu, masa ni lah dia pergi ke kampung-kampung, bawa bekas dia, pegang ni, kemudian batir dia tu, dia akan bubuh dalam ni nasi tu. Orang ni bubuh 2 sudu nasi, orang ni 2 sudu, yang ni pula bubuh lauk sikit, kuah sikit. Campurlah kau dalam tu. Banyaklah hacak, saya ada anak murid seorang bekas Tok Cha. Dia kata baca kali lah cerok perut saya, dah campur belakang. Makan dengan kuahnya apa. Dia lauk tak ada, tapi masakan tu kan. Jadi selain pada tu, adakah ini tidak ikhlas? Ikhlas ni, bukan? Mana lebih kuat daripada teriman kita tak boleh buat gini? Tak boleh buat gini ni. Mana ikhlas yang syaitan ajar melebihi apa yang Tuhan perintah. Jadi ikhlas tadi, adakah diterima ibadat dia? Terima? Tak terima. Pasal? Tak ikut syariat. Tak ikut syariat. Ada satu lagi, tak terima juga kerana kafir. Jadi ikhlasnya ada 2. Syarat terima ikhlasnya ialah, pertama sekali, dia tu buat mengikut cara Nabi ajar. Okey, yang pertama. Yang kedua, ikhlas dia tu dengan syarat dia tu Islam. Kalau dia tak Islam, ikhlas ada apa? Misalnya awak ada kawan orang Kristian, mari ke rumah, duduk di rumah kita, bulan puasa dia pun puasa. Orang kafir bila dia puasa, awak akan tengok dia tu lembek macam kain lah. Dia tak boleh tak makan ni, tak boleh. Pasal kita ni boleh puasa ni kerana anugerah Allah Ta'ala, tak lapar tu senang kali. Kalau ikut adatnya orang kafir tu, sampai petang tu sudah lembek dah. Jadi masa nak makan tu bukan main lagi dia tu. Ikhlas dah dia mari rumah kita, dia nak makan, dia hormat pada kita. Jadi dia kata nak puasa cara orang Islam puasa, dia pun puasa. Kita pun pergi sembahyang di masjid, dia pun pergi sembahyang di masjid. Saya nak tanya, sembahyang dengan puasa dia tu Tuhan terima tak?
Pasal kafir. Lah. Baik. Itu dua perkara. Senang lah. Jadi yang ketiganya ialah kalau dia tu kufur, kalau dia kufur, dia tak sedar. Itu syirik ke Allah Ta'ala dia buat. Ibadat terima? Tak juga. Kalau syirik pada Allah, awak ikhlas pun tak terima juga. Kalau amalan tu bukan Nabi suruh, awak ikhlas, tak terima juga. Nah? Tak ada dah syariat. Baik. Untuk hurai ikhlas ni, kita buka cerita Nabi Adam alaihissalam. Itu dalam surah Taha. Surah Al-Kahfi, Maryam. Surah Taha, lepas surah Maryam. Tengah-tengah. 312. Surah Taha tu muka surat 312. Cerita nabinya ialah nanti nak ambil surat cerita dia ni. Nanti. Muka surat 320. 320. Ayat ke 116 tak situ. 115, sorry. 115. Surah Taha. Muka surat 320. Nah, ni nak cerita tentang ikhlas supaya awak faham. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila adama min qablu. Sesungguhnya kami ambil perjanjian dengan Nabi Adam sebelum pada ini. Sebelum pada ceritanya di bawah ni. Ni Tuhan buat mari tajuk dia. Tuhan buat mari tajuk. Nah. Walaqad ahidna ila adama min qablu. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dengan Nabi Adam sebelum pada ini, iaitu sebelum dikeluarkan Nabi Adam daripada syurga. Sebab dia langgarnya ialah fanasia, dia lupa bahawasanya jangan menghampiri pokok khuldi itu, dia pergi makan. Nah, pergi makan pokok. Nah, walam najid lahu azma, dan tidaklah kami tengok dalam hati Nabi Adam tu ada kehendak nak buat dosa. Ada kesungguhan untuk buat dosa. Azma. Okey nah. Kata. Tafsir ada lagu lain ada. Tafsir lain punya ada. Jadi dia kata, dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. Iyalah, nak buat dosa. Nak buat dosa. Nak buat dosa. Mana dia buat tu tidak nak buat dosa. Bukan kata Dia- keazaman tak nak. Dia tak nak buat makna dia buat tu. Tak sengaja. Dia bukan buat tu, aku tidak dapati dalam hati dia. Tuhan boleh tengok hati kan. Aku tidak nampak dalam hati dia satu keazaman nak buat dosa. Tak sengaja. Dia tidak nak buat dosa, dia buat tu. Dia tidak nak buat dosa, dia ada nak buat sesuatu. Inilah nak cerita tu, itulah ikhlasnya. Bukan keazaman daripada menahan diri daripada hampir pokok tu. Iyalah, tetapi sini keazaman situ keazaman nak buat dosa.
Pasal dia kata ayat sebelum pada tu dia lupa. Tuhan kata dia lupa. Satu kemahuan yang kuat untuk taat. Boleh juga. Sebab tu dia tafsir tu berbagai-bagai mengikut cara mengajar lah. Nah, iaitu cara mengajar berdasar pada ayat Quran lah. Nah. Jadi semula saya baca nah. Walaqad ahidna ila adama min qablu. Sesungguhnya kami telah mengambil telah janjikan kepada Nabi Adam sebelum pada itu bahawasanya dia akan tetap duduk dalam syurga selama mana dia tidak menghampiri pokok kuldi. Fanasya, dia lupa. Jadi buat tu lupa ya. Walam najid lahu azma, dan tidaklah kami dapati bagi Nabi Adam satu kemahuan yang kuat untuk taat. Untuk taat daripada tak menghampiri pokok tu. Pasal dia makan pula pokok tu. Jadi dalam hal ni saya tak sebut buah. Tak dengar ni. Pasal Tuhan tak cakap buah. Pucuk ke, akar ke, ubi ke, kulit ke, batang pokok ke. Tak penting pasal itu bukan tajuk. Tajuknya langgar tu tajuknya. Menghampiri lah. Menghampiri pokok. Pokok pula tak sebut pokok apa. Kuldi maknanya kekal. Barang pokok dalam syurga memang kekal. Pokok mana? Pokok yang itu. Tak penting lah. Jadi kalau dia beritahu kita pun, kita tak pernah pergi sana pun. Jadi dia beritahu sajalah satu jenis pokok kekal situ. Jadi berbagai-bagai tafsir lah. Mak Saleh kata pokok apple. Ada orang Arab kata pokok gandum ni, gandum padi ni. Macam-macam lah. Itu sangkaan lah, pasal bukti tak ada. Sangkaan lah kau. Jadi kita ingatlah bila belajar tafsir, bila tidak ada dalil jangan buat. Jangan cerita, jangan cuba nak membijak-bijakkan diri. Oh ni mesti pokok apple ni, kata Kristian. Kata perempuan tu pula, ini pokok mesti pokok gandum lah pasal kita makan makanan asasi kan. Tak penting pasal Tuhan tak beritahu. Macam juga kapal Nabi Nuh tu, buat daripada kayu kukak ke, kayu tas ke, kayu kengar ke. Dia tak beritahu. Tak beritahu. Tak payah tahu. Tarikh bila Nabi Adam beranak ke, dia tak beritahu. Tak payah tahu. Tak penting lah. Yang penting cerita tu. Iaitu ini nak beritahu tentang ikhlas Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Dan ingatlah ketika kami menitahkan kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud sini banyaklah nak membijakkan diri pula, sujud sumayang lah, sujud tunduk kepala lah. Sujud macam mana? Wallahu a'lam. Pasal Tuhan tak beritahu, Nabi pun tak cakap dalam hadis. Nah, sujud tunjuk kepala ke, sujud macam semayang ke, wallahu a'lam. Pasal Tuhan perintah ni, dia tak beritahu cara macam mana tu. Awak jangan dah, kalau awak mengajar orang atau tabligh siapa-siapa, jangan duk kata sujud ni ke, jangan. Sekarang tu sudahlah. Bila kita tambah, anak murid kita akan tambah lagi. Anak murid dia akan tambah lagi. Nama siu kaki lah, apalah macam-macam lah pula jadi. Nah, tak ada. Jadi agama tu, yang poin yang nak diberitahu tu hilang. Keluar cerita lain. Itulah kerja syaitan. Jadi sujud macam mana tak diberitahu. Maka tak payah nak membijakkan diri, beritahu orang yang kita nak tabligh tu sujud gini, tunduk kepala ke apa. Wallahu a'lam. Nah, boleh jadi tunduk kepala, boleh jadi rokok, boleh jadi sujud betul, wallahu a'lam. Pasal tak beritahu. Okey. Illa iblis aba. Malaikat iblis. Aba, enggan dia. Enggan. Ayat lain kata astakbara, sombong dia. Aba, enggan dia sujud. Fakulna ya Adamu. Maka kami bertitah kepada Nabi Adam, kepada Adam. Adam, in hadza aduwwul laka. Ini dia. Orang Kelantan kata pekakah ni. Penjahat ni. Ni penjahat ni. Ini penjahat ni adalah musuh kamu. Aduwwul laka, musuh kamu. Wali zaujika, dan musuh isteri kamu Hawa. Fala yukhrijannakuma. Jangan kamu berdua
Janganlah sampai kamu berdua minal jannati dikeluarkan, janganlah kamu dengar hasutan dia, maknanya. Janganlah kamu dengar hasutan dia menyebabkan kamu berdua akan dikeluarkan daripada syurga. Minal jannati fatashqa, maka kamu akan jadi celaka. Akan jadi celaka. Fatashqa. Innalaka, sesungguhnya bagi kamu, alla taju'a fiha, kamu tidak akan lapar duduk dalam syurga ni. Tuhan kata, kamu tidak akan lapar duduk dalam syurga ni. Wala ta'ra, dan kamu tidak akan telanjang duduk dalam syurga ni. Bermakna kalau kamu pergi ke dunia, kamu akan lapar. Kena masak sendiri dah lah. Kalau kamu pergi ke dunia, kena halau pergi ke dunia, kamu akan kena buat pakaian. Mana kena buat pakaian pasal telanjang. Lepas tu Tuhan kata lagi, wa annaka, sesungguhnya kamu la tazma'u fiha, kamu tidak akan berasa dahaga dalam syurga ni. Tak akan berasa dahaga dalam syurga ni. Pasal sini makan air sungai ada dalam syurga tu, dalam rumah tu ada 4 batang sungai dalam rumah. Tahu? Tak tahu dah. 4 batang sungai duduk dalam rumah. Lapak daga apa lagi? Tak. Rumah di syurga. Rumah dalam syurga. Istana. Awak nak macam mana? Nak air tu ke atas? Sungai kamu lalu kat ni hari ni. Hari ni kamu nak lalu kat ni lah, sungai. Air tu mengalir seolah-olah jadi duduk dalam batang air. Aduh, hai. Semua ni cerita dalam Quran bakar ni. Lepas tu wala tadha, dan kamu tidak akan panas dalam syurga. Pasal dalam syurga ni tidak ada matahari. Matahari tak ada. Dia cerah dengan gitu ya, dia cerah gitu. Dia tak ada malam, dia tak ada siang. Dia cerah ya. Jadi dia tak ada pagi, dia tak ada pagi, tak ada tengah hari, tak ada malam, tak ada dia. Dia tak ada panas. Tak tahu dah. Orang kata pagi-pagi, tapi dalam nak bila kita mengajar tu, mana pagi-pagi dia adalah. Pagi-pagi pun ada juga, seolah-olah macam pagi gitulah. Tapi nak kata pagi pun dok juga. Lepas tu petang tu macam petang gitu. Pada pagi balik gitu. Tak ada panas-panas apa tak ada. Mana macam duduk dalam aircon gitu. Aircon yang sejuk, lebih kurang dalam suhu agak saya ialah ni. Bukan hadis apa ni. Jadi manusia boleh duduk sedap ni, saya tanya Mak Saleh yang suka yang biasa kena musim sejuk tu, dia kata suhu dalam 18 darjah sedap. 18 darjah. Pakai baju rasa sedap lah. Kalau sejuk lagi tu sejuk lah. Aman. Maknanya 18 darjah tu, 18-20 darjah tu okey lah. Mana pakai baju tebal, tak berpeluh apa semua lah. Dia baju dalam syurga ni 70 lapis kain sutera, yang tebal di dalam, yang kelipis di luar. Aduh, hai. Tak boleh masuk syurga uniform ni. Dengan kain kapan tak boleh masuk. Dia beri uniform nak masuk. Macam juga masuk penjara. Nak masuk neraka pun gitu juga, bagi uniform juga. Baju daripada tar yang cair. Tar minyak tar yang mendidih, yang cair tu untuk dipakai di tubuh dia. Itu minyak tar. Nak masuk dalam syurga beri kain sutera, beri mahkota, beri gelang, beri rantai. Laki perempuan tak boleh masuk ni, body ni tak boleh masuk. Upgrade belakang. Kena mandi dulu nak masuk. Tak tahu dah. Allahu Akbar. Banyaknya tak tahu. Walau macam mana pun kita sudah mula. Nak? Jadi kalau kamu duduk di dunia, kamu akan dapat panas. Maka kamu kena buat rumah. Maka oleh kerana ayat ni ada, maka punca berniaganya 4 perkara ni.
Pertama sekali makanan, yang kedua sekali pakaian, yang ketiga ialah air. Yang keempat ialah rumah. Perniagaan yang asasi sekarang ni pun. Kerana benda tu tak ada dalam syurga, maka dia boleh diguna sebagai perniagaan lah. Dia cari makan situ juga. Fawaswasa ilaihi syaitan. Maka syaitan telah buat fikiran jahat. Buat bisik-bisik. Syaitan ni kena ingat, syaitan ni kena halau daripada syurga kerana tak sembah Nabi Adam. Surah Baqarah. Dia halau daripada syurga. Dia pun bersumpah, wallahi ya Allah, wallahi ya Allah, aku akan sesatkan anak cucu Nabi Adam ni semua sekali masuk neraka sekalian tu. Melainkan orang-orang yang ala siratul mustaqim, yang duduk atas jalan yang lurus. Tuhan berkata, kamu tidak boleh menggoda hamba-hambaku yang duduk atas jalan yang lurus. Bermakna syaitan ni awak tahu bangsa apa? Bangsa jin dia. Jin apa? Daripada jenis jin. Kita ni daripada jenis manusia. Bangsa kita bangsa Melayu. Ada bangsa India, ada bangsa Cina, ada. Daripada jenisnya manusia. Jinnya syaitan ialah daripada jenis jin. Dan dia ada bangsa-bangsa juga. Dan ketua dia tu iblis, iaitu bapak dia tu, bos, tok nenek dia tu ialah iblis sendirilah. Yang lain tu anak cucu dia. Jadi yang kafir tu semua setan lah kau. Setan lah kau, yang kafir. Yang Islam tu Islam lah. Yang kafir tu ialah setan semua. Ingat tu. Bermakna hantu raya, polong apa semua tu adalah setan lah kau. Jadi setan kata dia tidak boleh menghampiri. Ini semua ni usul tafsir belaka dipanggil ni. Satu-satu yang poin yang saya beritahu awak ni adalah kefahaman tafsir Quran belaka. Tolak sikitlah, tolak tu. Kefahaman untuk faham tafsir Quran. Iaitu jin ni yang kafir, yang Islam adalah jin Islam lah. Dan diperintah tidak boleh masuk dalam tubuh manusia. Dosa besar dia. Kalau dia masuk dalam tubuh manusia, dosa besar dia. Kecuali manusia tu ada buat syirik pada Allah. Dia pun sama-sama member, dia pun perut masuk. Jadi orang yang mudah masuk atu tu ada tu buat syirik apa-apa tu. Wallahu alam dia buat syirik apa. Lepas tu orang beriman dia tidak boleh kacau jin. Dia tak boleh kacau. Jadi kalau ustaz tu diganggu oleh jin ni, ada masalah sikit lah. Ustaz tu. Ustaz tu kena ganggu ke jin. Ada masalah sikit ustaz tu. Masalah akidah. Masalah tu. Awak ke, jika diganggu oleh jin tarik kaki malam-malam tu, awak tu ada akidah tak betul tu mana-mana tu. Ada tak ngaji kena tarik-tarik kaki ke jin? Kalau ada kena tarik-tarik kaki atau jin duduk dia di kepala katil ke malam-malam tu. Tu akidah atau rumah tu ada masalah tu. Supo tak kira. Dia ganggu tu ada tu. Dan semua ni saya akan ajar lah kau. Cara-cara nak halau jin apa semua. Mudah ya. Yang Nabi kita ajar mudah ya. Jadi orang beriman dia tak boleh kacau. Baik. Jadi syaitan ni dihalau keluar daripada syurga. Tetapi dia minta dengan Allah Ta'ala supaya boleh goda anak cucu Nabi Adam. Boleh goda Nabi Adam. Nabi Adam dalam syurga. Syaitan duduk kat luar. Maka Kristian kata dia buat kitab Injil juga kan, daripada Allah Ta'ala juga. Jadi Tok Guru Karut dia kata syaitan tu berupa ular menyeluduk masuk. Jadi Malik Ridwan yang jaga syurga tu tak kenal syaitan pula dah. Jadi sempat dia curi masuk dalam syurga. Dia keduanya syaitan ni tak takut ke Tuhan pula masuk dalam syurga. Dia dihalau. Dia tak berani syaitan nak lawan Tuhan tu. Tak berani. Dia tak berani nak seluduk masuk tu. Dia tahu Tuhan tahu. Syaitan tahu Tuhan tahu. Jadi kalau siapa-siapa kata
Yang Tok Guru karut pula ya, saya panggil Tok Guru pendengar kubur. Selalu saya akan kata gitulah, Tok Guru pendengar kubur akan ajar pada kita apa dia? Syaitan tu berupa masuk dalam tikus lah, masuk dalam jin, masuk dalam ular lah. Dia tidak menjelma jadi ular, dia masuk dalam tubuh ular. Jadi Malik Ridwannya tak kenal kan? Lalu apa masuk? Dalam syurga ni tak ada ular. Dalam neraka je ada ular ya. Allah. Maknanya ni akidah kefahaman ya. Jadi siapa-siapa yang mengajar gitu tu, macam tu dia ada tak betul tu. Jadi asas tafsir usul tafsir ialah nak kenal benda ni lah. Nah. Baik. Jadi dia bisikkan Nabi Adam tu dengan, kalau kita dengan telefon satelit lah. Dia Tuhan benar dia. Tuhan benar. Dia goda Nabi Adam. Macam juga di bulan puasa dia ditambak. Nah. Tapi dia masih lagi boleh menghasut. Dia duduk tempat tabak dia tu lah. Tapi boleh lagi ya. Dia hantar SMS ke, email ke, telegram ke, WhatsApp ke. Gitu. Dan mesej tu sampai. Jadi mesejnya ialah, ni mesej dia. Qala ya Adamu, wahai Adam. Dia kata, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Sukakah aku nak tunjuk pada kamu pokok khuldi yang mana aku dulu masa duduk dalam syurga dulu tak makan. Jadi aku ni kamu tahu kan, Tan? Apa Adam? dia telefon Nabi Adam dengan cellphone ni, telefon satelit ni. Nabi Adam tak jawab. Lama Nabi Adam pun jawab lah, mesej lagi, SMS lagi, telegram lagi. Tak. Lama-lama Nabi Adam berjawab, siapa tu? Aku ni, Tan ni, luar ni. Dam ke? Dam tu gitulah lebih kurang tak? Jadi aku ni nak nasihat pada kamu lah. Kamu tahu kan aku ni kena halau pada syurga. Nah, Nabi Adam tahu dia kena halau pada syurga. Jadi dia pun kata, hal adulluka, sukakah aku nak tunjuk pada kamu, mana nak ajar kamu ala syajaratil khuldi, ke atas pokok khuldi di mana aku dulu tak makan dulu. Sebab tu aku kena halau. Aku tidak hampiri pokok khuldi ni. Aku pun termasuk orang yang dilarang hampiri pokok khuldi, padahal dia tidak. Wow. Dia duduk dalam syurga pada masa tu. Wa mulkil la tubla, dan suatu kerajaan yang tidak akan binasa. Ayat lainnya, sukakah aku nak tunjuk kepada kamu pokok khuldi ini, supaya kamu makan pokok khuldi ini, di mana kamu akan jadi malaikat atau akan duduk kekal dalam syurga. Ni, tu makna dia. Dah? Okey? Bila kata gitu, Nabi Adam kata, tak boleh hampiri. Dah laku dulu pun tak boleh hampiri dah. Sebab tu kena halal ni. Pasalnya Tuhan sudah buat dah dunia tu untuk kamu duduk situ. Jadi kalau kamu makan pokok khuldi ni, pokok khuldi tu mana kekal, kamu akan duduk kekal dalam syurga. Jadi aku tak makan juga, aku kena halal dah ni. Kamu tak cakap, kamu tak tahu? Tahu kan? Tahu. Bila makan tipu daya tu, fa'akala minha, maka mereka berdua makanlah pokok khuldi tu. Dia bukan menghampiri lagi, makan pokok tu. Fabadat lahuma, maka nampaklah, terbukalah bagi mereka berdua, sawatuhuma, aurat mereka berdua. Watafiqa, dan segera mereka berdua yaksifani alaihima, menutup aurat mereka berdua min warakil jannah, daripada daun-daun pokok syurga. Telanjang dah lah. Mana bila telanjang tu, tahulah Adamnya bahawasanya wa'asa Adam, maka telah durhakalah Adam, wa'asa Adam, maka tahulah Adam bahawasanya dia telah durhaka pada Rabbahu, pada Tuhannya. Faghawa, maka dia tu tersesat jalan. Tersesat dia.
Gitu. Jadi saya nak tanya, Nabi Adam ni, jadi siapa makan dulu ni? Tuhan kata mereka berdua makan. Jadi cerita yang kita dengar daripada penunggu kubur kata Siti Hawa makan dulu. Jadi Nabi Adam dikemping oleh Siti Hawa. Jadi Nabi Adam makan sikit, Jibril pun mari pegang tekak. Maka jadilah harta. Tu semua cerita penunggu kubur belaka. Nah, jangan duk percaya apalah, tak ada dalil apa. Iaitu Nabi Adam kemping bini dia. Kamu makan Hawa, kalau tidak kita dua ni, aku duduk dalam syurga, kamu tak akan duduk dunia. Kamu kahwin lain, aku kahwin lain. Gitu. Yang Nabi Adam makan, tapi sini mereka berdua makan. Tidak kata sekat-sekat dak lah, tak ada sekat Jibril makan kok, tak ada. Makan dia makan. Makan tu baru telajar. Nah. Baik, habis kita sekat tu dulu. Sekat tu dulu. Ini bahagian Nabi Adam habis sekat tu. Soalannya, Nabi Adam makan tu kerana nak derhaka ke kerana nak duduk dalam syurga, nak tanya. Dalam syurga. Niat baik. Niat Baik. baik. Nak duduk kekal dalam syurga, makan tu bukan nak derhaka. Sebab tu ayat mula-mula tadi tu, walam najid lahu azma, kami tidak dapati dalam hati Adam itu ada kemahuan yang kuat untuk taat daripada tak makan, tak menghampiri itu. Dia makan tu kerana niat dia nak buat baik, iaitu nak duduk dekat Tuhan dalam syurga. Bukan melawan. Bukan nak lawan. Baik, saya pun nak tanya ni. Nak tanya lah, soalan tambahan lah. Jadi kita buat maulud tu nak masuk neraka ke? No, baik. Tu kita tunggu kubur tu nak masuk neraka? Dah. Niat baik. Kita buat tahlil tu Niat baik. Pasal nak tolong kan? Niat baik. Maka niat yang baik tu bukan dalil. Ikut apa yang diperintah itulah dalil. Jadi cerita Nabi Adam tu, itulah cerita dia. Jadi syaitan duduk kempen ni, duduk tipu ni sampai sekarang ni masih lagi berjaya lah. Iaitu kita buat tahlil kepada tok nenek kita kerana nak beri pahala pasal dia masa dia hidup dia cuai. Dia tak buat ibadat. Jadi kita ni nak tolonglah mak bapak kita dengan kirim. Nabi ajar ke tak? Tak. Tapi takkanlah Tuhan tak buat kira dengan kita ni. Betul? Betul? Kau salah saya kata ni. Lepas tu orang semayang jenazah bagi duit tu nak bersedekah kan? Nabi suruh ke? Jadi usul tafsirnya ialah jangan buat perkara yang tidak disuruh. Jangan buat benda yang dilarang. Buat apa yang disuruh. Jangan buat apa yang tidak disuruh. Usul tafsir cerita Nabi Adam ni ialah dia pergi buat perkara yang tidak disuruh. Dia disuruh, dia dilarang daripada menghampiri. Dia tidak disuruh. Tuhan, syaitan kata dia ada suruh kamu makan ke pokok ni. Dia suruh jangan hampiri aja dia bukan. Dia tak kata tak makan. Tuhan yang tak nak kamu hampiri, takut kamu makan. Kalau kamu makan, kamu kekal dalam syurga. Dia pun perut makan. Nah, jadi usul tafsirnya ialah Nabi Adam itu makan tu kerana nak duduk dalam syurga. Dengan satu niat yang ikhlas nak duduk dalam syurga. Seperti mana Hindu, Buddha apa semua. Tapi tidak boleh kita semua samakan Nabi ni dengan orang kafir. Dia bebas daripada buat dosa dah. Jadi maksud sayanya ialah niat yang baik bukan penyebab ibadat kita diterima. Ibadat kita diterima apabila buat tu seperti mana Nabi ajar. Ada dalam hadis boleh amal. Jadi termasuklah misalnya kita kata tunggu kubur ke, upah semayang jenazah ke,
Upah semaya ajak ke, supaya niat baik lah ke tu. Buat kenduri arwah kan. Buat pahala kan. Suruh ke tak? Tak. Malah buat kenduri arwah tu khilaf sunnah. Iaitu keluarga si mati tidak boleh buat kenduri. Tak boleh buat kenduri. Hadis Nabi. Tidak ada kenduri keluarga si mati. Jadi sekarang ni keluarga si mati yang buat kenduri. Supaya orang yang mari tahlil tu akan diberi makan. Mana dia upah pula. Dengan satu niat, ibadat yang mereka ni buat akan boleh hantar. Okey nah. Jadi ini ialah cerita. Ini cerita doa pula. Usul tafsir lagi, bab Nabi Adam juga lagi, cuma bab doa dia. Jadi dalam kekufuran manusia ni, dia kata dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu saja Tuhan aku sembah, kepada kamu saja Tuhan aku nak minta tolong. Maksudnya nak berdoa. Nah? Nak berdoa. Nabi Adam ni mengikut hadisnya, cantik Nabi Yusuf alaihissalam 10% cantik Nabi Adam. Jadi cantik Nabi Adam ni sampai orang perempuan tengok dia tu sudah potong jari dah. Nabi Yusuf, sorry. Jadi Nabi Adam ni 90% lagi comel pada Nabi Yusuf. Tapi dia tak ada cerita begitu, hanya Nabi beritahu pasal dia hanya dengan bini dia dan anak-anak dia ya. Nah, mana anak-anak dia ni handsome belaka lah, bini-bini apa semua Siti Hawa kayak cantik-cantik belaka ni. Jadi Nabi Adam juga lagi, kecerdikan Nabi Adam daripada awal zaman sehingga ke akhir zaman, yang paling cerdik kumpul semua yang paling cerdik atas muka bumi ni, daripada zaman Nabi Adam sampai ke akhir zaman, separuh daripada kecerdikan semua umat dia tu, anak cucu dia tu campur sekali, yang paling cerdik tu, separuh tu ialah cerdik Nabi Adam. Campur semua tu sama kelas dengan separuh daripada kecerdikan semua anak cucu dia tu ialah kecerdikan Nabi Adam seorang. Mana cerdik luar biasa lah. Tetapi Nabi Adam AS tahu dia sudah buat dosa, buat silap tadi, makan pokok kuldi tadi, maka dia pun nak taubat. Bila dia turun ke bumi, dengan dia pernah bercakap dengan Tuhan, maka Tuhan tidak perlu turun Quran ke kitab apa-apa kepada Nabi Adam ni, pasal dia biasa duduk dalam syurga. Dia buat dalam syurga, duduk dalam syurga, bercakap-cakap dengan Tuhan. Maka dia menggunakan segala bijak pandai dia untuk minta ampun. Tuhan tak terima ampun dia. Masa cari, kita katalah naik pokok rambutan dan apa ni, tengah tangkap ikan, tengah bakar ikan, duduk senantiasa menangis-nangis minta ampun dengan Tuhan. Doa tak terima. Banyaklah riwayat mengatakan sampai bertahun-tahun lah, macam-macam riwayat, 300 tahun pun ada. Bolehlah kita ambil rekasannya, yang paling sedap sikit kan, lama lah. Nak boleh ke doa dia terima. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala nak dalam qada dia bahawasanya Nabi Adam ni, daripada keturunan Nabi Adam lah lahirnya umat manusia. Maka Allah Ta'ala, oleh kerana Nabi Adam cuba dengan cara dia, gaya bahasa dia, Tuhan tak nak terima, pasal dia tak nak terima, pasal itu aku Tuhan, aku nak cara ni, kamu baca doa ke aku gini, baca macam lain aku tak nak terima. Tak. Maka surah apa dah? Araf. Araf, surah Araf, bukan surah Araf. Doa Nabi Adam. Ayat 23. Surah Al-A'raf ayat 23. Sabar. 157. 157.
153. 153. Muka surat 23. Apa? Ayat nombor 23. Nah. Qala, maka Nabi Adam baca doa. Kedua-dua mereka baca doa ni. Qala Rabbana, dua-dua Nabi Adam dengan Siti Hawa dia ajar doa ni. Tuhanlah. Kalau dia tak ajar, Nabi Adam tak erti nak baca tu. Kan? Tuhan buat manusia. Jadi dia sudah buat salah. Nak cara baca doa tak erti. Baca tak terima. Zalim Tuhan. Jadi kalau tak ajar cara-cara, terima doa bukan? Maka Nabi Adam pun diajar beberapa patah perkataan. Maka Nabi Adam pun baca Rabbana, Nabi Adam Siti Hawa baca Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami kerana langgar perintah, buat dosa. Wa illam taghfir lana, sekiranya kamu tak mengampuni dosa-dosa kami, wa tarhamna, dan kesian belas pada kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguhlah kami, tentulah kami jadi orang yang rugi sungguh. Nabi Adam baca saja doa ni, maka berjumpalah dia dengan isteri dia. Pasal dia turun tu tempat lain-lain. Siti Hawa turun negeri lain, dia turun negeri lain. Suara dengar, mengikut riwayatnya, suara dengar, bini panggil, Adam, duduk mana? Dia kata ada sini. Apa ada tempat kamu tu? Ada sungai. Dia macam juga surga juga kan? Ada sungai. Lepas tu ada binatang ni, kepala gini, telinga besar ni, gajah lah. Nabi Adam katanya turun dia Afrika. Oh, aku pun ada juga. Sungai kamu menghadap ke mana? Aku menghadap ke matahari naik, ini menghadap matahari jatuh. Ay, tak kena ni. Begitulah. Jadi suara suami isteri itu senantiasa didengari tetapi tak tahu di mana. Lama lah bercerai dua ni. Dan tak ada kawan ni. Lanjang bogel dua-dua ni. Maka Jibril mari berita ajar pada Nabi Adam dengan Siti Hawa cara-cara nak makan, nak tangkap. Ajarlah kau ni. Nak menanam pokok lah apa semua, nak berkebun, semua dia ajarlah kau. Tuhan ajarlah kau pasal dia yang buat kan. Dah dia hantar ke dunia. Rumah dia ajar cara nak buat. Bajunya, makan, nak masaknya, apa semua ajarlah kau. Nak tanam betul. Nak tanam padi, nak tanam gandum, ajarlah kau. Macam mana nak tuai, macam mana nak masak, semua ajarlah kau. Jadi masa sudah dibaca tu, maka jumpalah Nabi Adam dengan Siti Hawa di atas Jabal Rahmah di Arfah. Di Arfah tu, hari Arfah tu dia jumpa. Hari wukuf tu jumpa. Doa ni. Baik, doa ni ialah untuk siapa-siapa yang kena musibah bala. Siapa-siapa yang kena musibah bala, apa-apa musibah bala lah, kerana dosa yang mereka buat. Ada kan? Ini agak jatuh ke, hutang bayar ke, macam-macam lah. Sendak yang mudah nak fahamnya gini. Bila Tuhan uji, kalau kita fikir sikit mudah nak selesai. Itu dipanggil ujian. Kalau bala ni ialah buat macam mana pun tak selesai. Itu bala. Ayat pada balanya ialah wa ma asabakum min musibah, apa saja musibah yang kena pada kamu, fa bima kasabat aydikum, mari daripada hasil kerja tangan kamu, iaitu dosa kamu buat. Wa ya'fu an katsir, tapi dosa kamu banyak-banyak telah Allah Taala ampun dah. Bermakna dosa sikit yang manusia buat, ya Tuhan tak ampun. Apa dia? Doa, dosa, usul tafsirnya ialah dosa syirik dan bid'ah ni kena minta ampun direct dengan Tuhan. Dosa berzina minta ampun direct dengan Tuhan. Tak boleh minta ampun dosa General tak boleh. Dosa besar, dosa syirik, dosa bid'ah tidak boleh nak baca tu cara ya Allah ampunlah dosa aku, tak boleh gitu. Seperti cakap bohong ke apa tu, dia automatik jatuh gitu ya. Nah?
Akad doa gitu ya. Tetapi dosa syirik, bid'ah dan dosa-dosa besar ni kena sebut. Kena sebut. Dan kena tahulah. Jadi kalau tak tahu dosa syirik pada Allah, bermakna awak tak akan minta ampun dosa tu. Maka sebab itulah bala kena. Jadi cara nak selesaikan bala tu ialah mengaku salah dululah. Lepas tu, ya Allah, ya Tuhan aku, tunjuklah pada aku dosa syirik apa yang aku buat. Dah tak tahu kan. Baca doa ni berpuluh-puluh kali lah sehari. Lepas baca doa ni barulah minta doa supaya Tuhan angkat musibah tu. Baca ni sebagai wirid, doa ni baca sebagai wirid. Lepas tu baca doa untuk lepas bala. Nah. Jadi usul tafsir je ialah nak baca doa pun Tuhan nak cara dia. Jadi awak nak buat dengan cara awak tu, sebab tu tak terima. Maka bila tak terima doa-doa kita pun minta tolong dengan ustaz. Tolong ustaz baca doa ke saya. Tolong Tok Imam baca doa ke saya, iaitu Tawasul. sembahyang ajak. Doa selamat. Majlis doa selamat. Pasal kalau saya doa sendiri Tuhan tak beri. Tapi mereka ni maka sembahyang ajak tu ialah perantaraan. Hukumnya kufur ke Tuhan. Buatnya semua masjid Malaysia. Macam mana? Baik. Oh, pakai hak tu doa pokok Buddha. Tulis doa sakut di apa? Railing tu. Jadi Tuhan takut lama-lama Tuhan tak lupa doa tu. Boleh tengok pula ada lagi. Allah, kesesatan ni tunjuk dalam TV siap terus-menerus. Tak ada siapa larang ni. Yang berjuang kata nak bela negara Islam, nak buat negara Islam, ada larang ni? Tak ada. Ada larang ni? Join sekali pula. Tak faham ke? Syekh semaya ajak juga. Semaya ajak mega lah, perdana lah, apa benda pula dah. Yang pemerintah pula nya, dia oleh kerana kurang pandai dia buat supaya ajak kecil-kecilas. Dia baca Yasin. Dan dia tak reti kan, dia supaya ajak kecil-kecilas dan dia baca Yasin supaya. Ya apa, ada syekh lah seorang dia baca doa tu. Berokah je kok, supaya. Pakai perantara juga lah. Itulah Hindu, itulah Buddha, itulah Kristian, itulah Syiah. Dan itulah usul tafsir yang kita nak belajar. Jadi start dengan doa dah ni. Jadi doa. Jadi masuk bab yang kedua usul tafsirnya, baca doa tu mesti seperti mana Nabi ajar. Nah. Jadi kalau kena bala doa Nabi Adam, atau ada satu lagi Nabi, iaitu doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca doa tu. Nah, baca doa tu 450 kali sehari. Lepas baca doa tu baru baca doa untuk lepaskan bala tu. InsyaAllah Tuhan angkatlah. Baik. Perkara yang kedua dalam usul tafsir hari ni. Stop dulu. Stop dulu.